Yo, hello people watching this, so welcome back to a brand new video, guys. Tiap kali kau rindu, hola bila perlu. Yes, another pacak video. Yes! So guys, today korang may know lah kan, yang video yang lepas tu sebenarnya aku ada buat video pasal penceritaan hantu saya, betul tak? Di mana korang nampak ya terlebih ramai suka. Memang aku cakap 5,000 like, nanti aku akan sambung cerita lain pula. Sampai ke berbelas ribu like guys. Aku memang tak sangka guys, memang tu ramai suka je. Hah? Dah lah video tu banyak jump scare. So yes guys, kalau korang new to this channel, jangan lupa subscribe dulu guys, and turn on the button notification kat bawah. And yeah, let's get started the video cerita hantu saya ni guys. Okay guys, mari saya ceritakan kisah seram saya. Let's go. Okay, untuk kisah yang pertama ni dia melibatkan sebenarnya ada salah satu office yang lama lah. Dekat sini lah di mana aku startnya aku dikacau yang betul-betul like benda ni unexpected lah. Benda ni seriously unexpected. Ini adalah office saya, Abang Cerah, Kak Ros, Abang KZ dengan Syamim sewa untuk kita orang bila nak buat konten semua, kita orang stay situ lah. Okay, termasuk saya, Acap semua. And mula-mula saya stay di situ, saya tak bayar monthly pun. Kat situ saya just stay untuk teman macam biasa. Saya akan teman Syamim. Ini bila dia tidur, dia akan kena tindih. Bila seorang-seorang, dia kerap akan kena tindih. So yeah, jap. Sama mata macam ni. Macam Syamim ni, bila dia tidur, dia akan kena tindih. So, di mananya akulah orang yang akan teman dia bila dekat office tu tak ada orang. Kira contoh macam Acap balik rumah dia. Kadang-kadang Kak Arus ni, dia kadang-kadang bila nak shoot, dia datang office tu. Kita panggil tu office lah. And sebelum tu juga, daripada office Danau Kota, diorang ada office juga dulu. So di mana saya dengan Acap tak sewa situ, tapi diorang ajak stay lah. Sebab KL kan, diorang stay KL. So bila diorang ajak buat video, semua kena ke KL. Saya, Acap kena ke KL. And then, bukan yang dekat ni, bukan dulu office diorang kat Danau Kota. Office yang diorang pindah baru ni dekat Setapak, di mana Acap dengan tim Syamias ni sewa lah situ untuk jadikan office baru sama-sama. And saya bukannya penyewa X dulu, sehingga kan duduk lebih kurang like 3-4 bulan macam tu baru saya mampu. Mula-mula saya bayar separuh, and then lepas tu saya bayar full. Macam tu lah. For first pindah, saya ni jenis yang tak pernah kena kacau sangat pun sebenarnya. Like maksud saya kerap dekat tempat yang sama. Faham tak? Kiranya dekat office tu aku kena kacau banyak kali, kena kacau kat situ. So ini aku ceritakan di mana first ni macam mana boleh terjadinya benda tu. Benda tu nampak kecil sebenarnya. Bagi aku kecil tapi besar. Okay, first lepas dia nak pindah, aku stay kat situ lebih kurang like 2 hari, 2 atau 3 hari lepas dia pindah, aku stay situ. Time kita orang stay situ, kita orang tidur luar, kita orang tak tidur dalam bilik. Saya dengan Acap tak tidur dalam bilik, tapi Afiq ada bilik belakang, dia ada macam bilik store belakang. Afiq kerap tidur situ sebab situ ada katil. Afiq tidur situ. Itu dalam pukul 3 pagi. Dalam pukul 3 pagi, di mana aku tengah baring dekat sofa. Tiba-tiba, okey, aku baring ni tau, aku baring. Lepas tu bila aku baring kat sofa, aku boleh nampak tau bilik yang Afiq tu tidur. Dan bilik tu terbuka pintu. Lepas tu, sebelah bilik tu, contoh kau melangkah, kau keluar bilik tu, kau jalan lebih kurang kau ke kanan, keluar, kat situlah dapur. Aku boleh nampak pintu bilik Afiq, dengan aku boleh nampak jalan ke dapur. Tapi dapur belah sini tak nampak lah dinding, ada dinding. And then bila aku tengah main phone, benda ni benda biasa lah sebenarnya. Orang kata lah, kalau kau fikir dia datang lah. Tak, benda ni macam ni. Yang aku kena selama ni, aku tak fikir pun, tiba-tiba kena. Baru aku start fikir, uish, serius lah ni. Macam tu, faham tak? Okey, aku tengah main phone sambil baring kat sofa. Acap tidur atas lantai. Time tu kita orang semua tidur luar. Acap tidur kat atas lantai, tapi kita orang bawa katil daripada dalam bilik tu keluar. Tilam dalam bilik tu keluar, baring dekat atas lantai lah. And then tengah main phone, tiba aku dengar bunyi bontot kuali. Bontot kuali tu kira macam ada orang gesel. Kuali kau mak kau masak tu. Bontot dia macam ada orang tengah macam ni cakar-cakar ke, main-main ke, faham tak? Ada orang kat dapur ke? Aku tengok phone macam ni. So aku boleh nampak lah, kalau Afiq keluar daripada pintu bilik tu, aku boleh nampak lah. Tapi maybe like aku rasa yang aku ni, biasa bila main phone tak perasan orang keluar ke tidak kan. Duk ketagih dengan phone tu, fokus kat phone je kan. Kalau boleh nak masuk dalam phone tu, Afiq kat dapur kot. Tapi aku tengok jam pukul 3 pagi. Aku cuak, sebab aku time tu kosong je, aku tak tidur. So tiba-tiba aku pun rasa pelik sikit. Aku ni 3 pagi ni. So aku macam saja nak panggil. Afiq. Tapi aku panggil tu dekat dapur. Aku panggil macam dekat sofa lah, aku panggil Afiq. Oh Afiq.
Tak ada respon. Acap ada dekat sebelah aku je lah, kat atas lantai lah. Aku pun kejar Acap. Weh Acap, dia Acap, weh aku dengar bunyi kuali dulu kat dapur. Macam tu. Dia macam, serius Adan, macam man kan, macam tu kan. Dia tengah mamai kan. Aku macam, jom Acap, jom. Lepas tu aku dengan Acap pun bangun lah. Acap dengan mamai kan bangun kan. So aku pergi ke dapur. Aku tengok dapur, tak ada orang Mat. Tak ada orang Mat. Lepas tu aku pergi ke bilik yang Afiq tidur tu. Betul-betul dia tengah tidur Mat dalam bilik tu Mat. Afiq tengah tidur dalam bilik. So bunyi apa dekat dapur tu? Okey, mestilah setengah orang macam alah Rusdan, mak ada tikus ke lipas ke apa benda ke, husnuzan lah sikit. Mat, benda tu 3 pagi. Adakah itu? Tak apalah. Macam bagi aku, orang-orang yang cakap macam tu, biarlah dengan kebetulan orang kan. Kebetulan je benda tu kan. 3 pagi, bunyi kuali, tak ada orang kat dapur. Kebetulan je, tak punya lipas, tak punya cicak. Itu tu pulang pada korang lah. Ini yang aku just cerita di mana pengalaman aku lah. Kalau aku tengok Afiq dia tengah tidur kat bilik tu, tengah-tengah Mat. Betul-betul lena. So, siapa dekat dapur tu? Itu baru aku start macam, ish, bapa oleh macam Mat kali ni. Macam tu, oleh macam Mat. Macam, ini pelik jadi macam ni. Tapi time tu aku tak fikir pun rumah tu ada something. Tak fikir langsung, jujur, sumpah. Aku tak fikir langsung. Tu Acap pun cakap, Dan, kau dah kerja aku ni, kau teman aku. Teman apa? Teman member lah. Member dah tak boleh tidur, aku teman dia. Aku tak boleh tidur. So, itulah dia. Kisah yang first kali terjadi dekat office tu. Okay guys, so habis kisah yang pertama. Ini adalah kisah yang kedua guys. Okey, kisah yang kedua ni aku nak ceritakan dekat korang dekat tempat yang sama. Sebab apa tahu? Kat tempat yang sama ni banyak dah terjadi dekat aku. Especially ada orang lain juga. So ini aku cerita pengalaman aku je lah. The second punya part, di mana ini ada 3 orang yang kena, iaitu Abang Zaki Jibat dan juga Abang Cerah, Abang Ashraf lah, Ashraf Zami lah. So kita orang ni sebenarnya tengah duduk kat ruang tamu. Sekarang time tu dalam pukul 2 pagi macam tu. So macam biasalah, typical kita ada gantung, kita borak-borak dekat ruang tamu. Borak, weh kau buat apa dulu ni macam ni, kau apa cerita dulu sekarang, macam tu kan. Borak. Tiba-tiba time tu kipas on. Serius kipas on. Tapi kipas tu tak laju mana pun. Faham tak? Tak laju mana. And ada macam topi tau. Kat ruang tamu tu dia macam ada paku terkeluar. Tu gantung topi. Time tu topi YouTube. Topi YouTube lah. Tak tahu siapa punya, Acap atau Syamim punya topi YouTube tu. Sebab dia pergi YouTube event tu. Lepas tu dia gantung kat situ. Terus sambil kita buat borak, tiba-tiba Acap macam nak datang kat aku. Acap, Dan, kau tahu tak? Tiba-tiba nak tahu apa jadi? Topi tu terjatuh sendiri guys. Tiba-tiba dia macam aku tahu, kau apa jatuh. Tiba-tiba daripada tempat cangkuk ni, topi tu jatuh. Cangkuk dia straight lah, bukan cangkuk macam ni Mat. Macam ni kau nak cangkuk apa? Macam ni lah, straight macam ni lah. Macam ni topi tu, tapi jatuh. Okay, maybe ikut logik angin yang kipas tu lah. Tapi time topi tu jatuh, kita orang semua terdiam jap. Dah semua lari ke hujung, ke bucu ruang tamu tu lah, jauh daripada topi tu lah. Semua lari. Pasal tu. Tengok jam pukul 2. Macam biasalah, tak ada apa. Alah Dan, kebetulan je Dan, tak ada apalah. Okey lah, terpulang pada korang nak percaya ke tidak. Bukan nak percaya, tapi maybe like bila dekat otak orang logik ni susah sikit ada nak ni. Sebab duduk fikir logik je kan. Itu adalah kisah yang kedua. And aku nak cakap kat sini, bila topi tu jatuh, aku check balik. Kipas tu still on, kita tak padam. Tapi aku still check balik, aku pati balik. Sebab kat situ ada macam pokok-pokok fake yang apa lembut-lembut tu semua. Aku tengok tak bergoncang pun kena angin. Faham tak? Pokok-pokok yang dekat rak-rak tu tak bergoncang pun kena kipas tu, angin kipas tu tak kena langsung. Betul-betul kipas tu perlahan sangat lah. Macam mana topi tu boleh jatuh? Itu saja. Okay, itu je lah dia yang aku nak clarification. Okay guys, ini adalah kisah yang ketiga, kisah yang last kali aku nak cerita. So, kisah yang kali ni punya pula guys, ini yang ultimate-nya. Kau ultimate rappers tu, ni ultimate betul-betul. Wow, orang panggil. Di mana saya dengan Abang Syamim kena kacau. Okay, macam mana saya kena kacau yang kali ni? Time tu saya tak balik. Time tu semua orang balik. Kiranya time tu yang selalu stay dekat office tu saya, Abang Syamim dengan Abang Acap. Tapi kali ni Abang Acap balik. Ada jumpa family semua lah, macam tu lah. So tinggal saya dengan Syamim dekat office tu. So bila saya dengan Syamim, confirm saya balik.
Sebab apa? Sebab kan teman dia kat situ. Dia nak kena edit short film time tu. So saya dengan Syamim pun stay lah dekat office tu. And lebih kurang nak dekat lebih kurang pukul 2. Lebih kurang dalam pukul 2. Syamim tengah edit kat depan. Tiba aku dekat bilik yang mana Afiq tidur tu. Okay, aku kat dalam bilik store yang kecil tu, ada katil kat situ, ada tilam kat situ. So aku duduk main phone and tengok YouTube juga. Macam biasa aku. Baring tengok video je kan. Aku tengah tengok video YouTube time tu, tiba-tiba Syamim masuk bilik tu. Pam, dia masuk dengan muka dia. Time tu muka dia macam aku tak pernah tengok sangat, dengan muka dia takut macam tu. Aku first time tengok muka Syamim Hasni yang aku tahu, yang aku rasa dia ni berani tau. Syamim ni dia ada something juga, dia ni berani sikit tau. Lepas tu Syamim cakap, "Weh Dan." Aku pun macam pakai earphone, aku pun buka earphone, aku macam apa? Dia macam, "Aduh, kau nak apa? Dah lah aku nak teman kau." Dah lah aku nak teman kau nak apa lagi ni? Kacau aku punya timing aku ni. Aku nak tengok YouTube ni. Dan, aku merayu dengan kau tu. Aku merayu dengan kau. Kau tolonglah duduk depan. Kau nak main phone ke? Kau nak tidur ke? Kau nak apa-apa? Duduklah depan aku tu. Teman aku tu kat depan. Sampai macam tu sekali. Aku cakap, asal ni? Kau kenapa? Asal? Tadi dia lalu belakang aku tu. Syamim cakap itu. Syamim cakap macam tu. Apa benda yang lalu tu? Dan aku macam, serius lah? Dia main dekat belakang aku. Okay, Syamim, meja dia macam ni tau. Macam ni. Lepas tu benda tu berkeliaran kat belakang dia. Duk main. Syamim pun macam tengok. So macam, sebab dia ni macam something sikit lah. Dia ni, time dia kecil dia nampak something semua. Itu korang tanya dia lah. Itu biar dia cerita sendiri lah. Aku just cerita kat korang sikit je. So dia tahu kehadiran benda tu kacau dekat depan. And then, tiba-tiba aku cakap, time tu aku rasa, aduh bapak lah. Serius lah, kau ni penakut sangat lah. Tak ada apa pun aku rasa kan. Sebab aku tak nampak apa-apa. Tak tahulah dia macam, tapi aku first time tengok muka dia pucat macam tu. So aku pun macam, okay. Lepas tu dia buat apa? Dia kata lepas tu dia main-main belakang aku. Lepas tu dia pergi belakang. Dia cakap lepas tu dia pergi belakang. Aku cakap pergi belakang. Sebab bila pergi dapur, belakang dekat dapur tu, belakang tu ada lagi pot. Faham tak? Ada lagi pot belakang dapur tu. Tempat di mana basuh baju, mesin basuh apa semua kat situ. Aku tanya, time tu still baru lagi. So aku tanya, pergi belakang mana? Sebab ada dua tempat. Kalau pergi belakang tu sama ada pergi ke dapur ataupun belakang dapur. Lepas tu Syamim cakap pergi dapur. Tiba-tiba nak tahu apa jadi? Lepas dia cakap pergi dapur, lepas dia cakap mulut dia pergi dapur, tiba-tiba nak tahu bunyi apa jadi? Tiba-tiba ada bunyi macam something, macam ada orang langgar bekas sudu dekat dapur tu guys. Tiba-tiba sering bunyi tu. Bunyi okay, korang kat rumah kan ada bekas sudu kan. Sudu banyak-banyak tu kan. So kalau macam tepuk bekas sudu tu, mesti bunyi sudu tu kan. Pak Syamim cakap belakang dia pergi dapur, bunyi bekas sudu tu macam ada orang langgar. And aku dengan Syamim, dua orang je kat rumah tu. And aku tengah pandang Syamim tengah pandang aku. So siapa yang ada dekat dapur tu? Aku bila dengar macam tu, aku terus pandang Syamim pandang aku. Tiba-tiba Syamim daripada dia berdiri kat depan pintu tu, dia terus pergi ke aku, duduk sebelah aku macam, aduh, macam mana siap? Aku dengan Syamim tak ada nak bergerak. Kita orang speechless. Apa? Serius lah tu? Tepat dia cakap, dia pergi dapur. Bunyi. Tu tiba-tiba pergi kat aku. Tu yang terjadi dekat office tu. And selepas tu kita orang duduk dalam berapa saat, 20 saat, 30 saat macam tu, tiba-tiba bunyi pagar terbuka. Ini bukan tu, ini Abang Acap. Dia sampai daripada Puchong. Tepat-tepat bunyi. Okay, ada orang kat luar, jom pergi. Kalau pergi tengok Acap sampai. Acap dah balik office kan. Dia dah settle dekat dia punya hal dekat Puchong, jumpa family apa semua kan, penting family semua. So time tu lah aku dengan Syamim baru keluar bilik tu, pergi tengok dapur. So itulah yang terjadi guys dekat office tu. And actually sebenarnya ada banyak lagi cerita di mana bukan melibatkan aku je, maybe boleh melibatkan orang lain juga, dan juga melibatkan aku seorang lah, di mana benda ni aku tak tahu macam mana aku boleh paling banyak kena kan. Tapi itulah, bila orang paling banyak kena ni, kadang-kadang orang rasa macam kau ni buat kita saksi kau je kena. Nak buat macam mana Mat? Dah aku kena, aku pun tak nak kena, ini berkena. So aku mampu cerita kat korang ni. Itu je. So kalau nak katakan aku duk buat cerita kan, kalau ada orang cakap macam tu, please just fikir balik. Aku tak ada nak penat-penat nak meyakinkan orang apa benda yang patut. Kiranya macam aku tak boleh nak, aku tak payah nak membazirkan tenaga aku nak yakinkan yang aku nak menipu pasal benda-benda macam tu.
Penat aku penat nak cerita. Lagi-lagi aku cerita korang tak percaya. Penat aku je. Tapi aku nak cerita sebab benda tu betul jadi. So yeah guys, itulah dia untuk video kali ni sebab ini pun dah panjang dah ni guys. And kalau korang rasa korang nak aku sambung lagi cerita kisah Office ni guys, Office yang lepas ni, korang just go bagi lagi guys. Apa kata kita kasih 10k like guys. Okay guys, yang lepas tu aku minta 5,000 like. Sekarang ni kita dapat berbelas ribu like. So apa kata kita kali ni untuk aku sambungan part 3 punya guys, korang bagi 10k like guys, 10,000 like guys untuk video part 3 guys, kisah Office berhantu ni guys. So yes guys, kalau korang enjoy, just comment down below and share dengan kawan-kawan korang untuk bagi apa kawan-kawan korang tu macam takut-takut sikit lah malam-malam ni kan, cabar dia tengok video ni kan. Macam aku pun aku tengok pagi awak. Jangan lupa subscribe and turn on the button notification kat bawah guys. Komen down below kalau korang enjoy ataupun tidak. And komen juga lah kat bawah korang kena kacau macam mana guys. Apa yang korang pernah kena kacau dengan benda halus ke apa benda ke, just komen down below. Kisah seram korang. And yeah, jangan lupa follow IG Jusno Wafa. And I'll see you guys next time in the next video. Bye, peace. And Assalamualaikum.